Kemudian, donnez un exemple. Donnez un exemple. Beri contoh bunyi z yang kalian temukan di kata lain. Yang posisinya diapit oleh vokal. Coba kata apa lagi? Projet, madame. Poisson. Ya? Projet. Ya, pose itu apa lagi? Kemarin pose, apa lagi? Poisson. Poison. Poison. Ya, ingat poison. Ya, poison. Apa artinya poison? Ikan. Racun. Kalau makan poison, mati nanti, Sarah. Ya, kalau poison, racun. Ya, racun. Kalau ikan, apa ikan? Poisson. 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 Ya, kalau ikan baru poisson. Ya, ya. Yang poison, c'est dangereux si vous mangez le poison. Ya, c'est dangereux de manger du poison. Ya, poison. Mais c'est bon manger. Ya, c'est bon de manger des poissons. Permainan bunyi kan? Ya. C'est dangereux de manger le poison. Apa itu? Olia Salsabila. Bagaimana, madam? C'est dangereux. Ya. Manger le poison, c'est dangereux. Manger le poison, c'est dangereux. Makanan itu beracun. Ayo, siapa yang bisa? Racun Ayo. itu berbahaya. Racun berbahaya. Racun. Ya, makan racun berbahaya. Manger-nya di sini ya tetap infinitif. Ya, manger le poison, makan racun, c'est dangereux, itu berbahaya. Tapi manger des poissons, c'est bon. Manger des poissons, c'est bon. Apa Nadia Nafila? Manger des poissons, c'est bon. Nadia Nafila, est-ce que vous écoutez? Ada apa Manger. makan racun menjadi lebih baik. Benar nggak ada? Je vous donne deux mots avec des prononciations différentes. Saya memberikan dua contoh kata dengan pengucapan atau pelafalan berbeda. Perhatikan ya. Kalimat pertama. Manger le poison, c'est dangereux. Manger le poison, c'est dangereux. Balkis, est-ce que vous écoutez? Apa artinya? Atau qu'est-ce que vous avez? Makan racun itu berbahaya. Makan racun itu berbahaya. Manger, verbe manger tahu kan? Ya, manger le poison, S-nya berapa ini berarti? 2. Manger le poison. S1. Ininya apa tadi? Poisson atau poison? Poison. Itu contoh S yang diapit vokal, poison. Manger le poison, c'est dangereux. Makan racun itu berbahaya. Sekarang kalimat kedua, coba didengarkan. Manger le poisson, c'est bon. Manger le poisson, c'est bon. Makan ikan baik. Makan ikan itu enak. Enak ya, bon itu bisa berarti baik, bisa berarti enak. Manger le poisson, c'est bon. Ya. Est-ce que Nuke, vous êtes là, Nuke? Oui, madame. Oui, Nuke. Est-ce que vous aimez le poisson? Est-ce que vous aimez le poisson? Oui, madame. Oui, oui apa? Kalau oui ada lanjutan.
J'aime le poisson. Yang mana le poisson atau le poisson? Poisson. Ya, répétez s'il vous plaît. Est-ce que vous aimez le poisson? Est-ce que vous aimez le poisson, Nabila? Anuka? Est-ce que vous aimez le poisson? Oui. Oui. Continuez la phrase, s'il vous plaît. Oui, j'aime manger du poisson. J'ai mangé du poisson, ya. S, ya. Ya. Kemarin juga ada, oh ya, kalimat yang kedua. Tadi ada poisson, ada poisson. Bedanya yang hier, qui a le, comment on dit, le travail pour prononcer le mot question. Siapa yang kemarin mendapat tugas belajar melafalkan ce, question. Siapa kemarin? Nadia Nafila, Madam. Alex. Sama Alex. Alex kata apa? Question, Madam. Oh, Sama. connaissance, ya. Ada s dan s di belakang. Jadi se-nya 2, ya. S yang pertama itu karena ada 2 S, se yang kedua dari akhiran C. Première phrase ini yang pose nomor 1 itu hasil belajar satu Ini malam. disebutin yang bagian salahnya atau dari awal, Madam? Satu kalimat nomor 1. Poser de question pour faire de question pour faire connaissance avec quelqu'un. Ya, très bien. Ya, poser des questions pour faire connaissance avec quelqu'un. Alex, s'il vous plaît. Oui, Madame. Un, poser des questions pour faire connaissance avec quelqu'un. Très bien. Bentar ya. Yang ke, oh ini kebalik ya, 3 tip question. Yang ketiga, ini yang materi yang kedua. Oh, no, betul. 3 selain belajar tentang bertanya, ya, untuk berkenalan, ya, bertanya kepada orang lain untuk berkenalan, kita juga akan belajar tentang 3 types de question, 3 jenis pertanyaan yang menggunakan adjektif interrogatif quel. Jadi kita akan belajar bertanya menggunakan kata quel, ya. Misalnya bertanya nama, quel est votre nom? Ya, bertanya kewarganegaraan, quelle est votre nationalité? Kalian akan belajar bagaimana aturan atau bentuk-bentuk adjektif interrogatif di grammar. Tapi kita juga akan mempraktikkan, ya, adjektif interrogatif ini dalam français oral intermédiaire. Kemudian bagian leksik, apa itu leksik, Mutiara? Leksik itu apa? Leksik apa, Mutiara? Apa itu leksik? Atau ada yang tahu apa itu leksik? Istilah dalam Kamus, Madam. Kamus, Madam. Kamus, Madam. kamusnya siapa yang digunakan ya untuk mengartikan kata leksik menjadi kamus? Keterkaitan, Madam. Ini istilah linguistik, anak bahasa masa nggak tahu istilah leksik? Ada sengkak. Leksikal. Apa itu leksik? Leksikal, Madam. Ya apa? Leksikal itu adjektif dari leksik. Leksik ini noun, nomina. Leksikal itu adjektif dari kata leksik. Ya, apa itu leksikal? Yuk, sudah belajar berapa semester? Sudah belajar linguistik? Madam. Introduction kan sudah dapat toh, introduction ala linguistik sudah dapat kan? Sudah, Madam. Iya, masa nggak tahu kata leksik? Ayo, apa itu leksik? Makna kata dan makna, Madam. Terdapat di dalam kamus. Makna kata, Madam.
Leksik itu kosakata. Ya, kosakata. Kosakata ya, yang dibahas untuk pertemuan pertama dan kedua adalah liang de famille. Kata yang dikenal apa itu? Dari liang de famille, kata yang kalian kenal apa? Kami. Famille. Tadi di WA, sur le WA, je vous écris le mot lien. Sur le WA, groupe, sur le groupe, ya kan? Sur le groupe de français oral intermédiaire, je vous ai écrit le mot lien. Tadi di grup saya sudah menulis kata liang. Ya, ada nggak saya tulis kata liang di situ? Kata liang nggak di situ? Kata Sebuah kan? Titik-titik keluarga. hubungan keluarga. Jadi kosakata yang kita pelajari ya pada materi ini tentang hubungan keluarga kosakatanya. Nanti di dalam dialog kalian akan lihat masa sih ada kata keluarga? Pasti ada ya. Jadi akan mendengarkan ya dialog yang di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan untuk berkenalan ya kan. Kemudian menanyakan nama menggunakan kel, menanyakan nationalité menggunakan kel, dan kosakata yang berhubungan dengan keluarga. Okay. Est-ce que vous avez écouté le dialogue que je vous ai partagé? Apakah sudah mencoba mengeklik situs yang saya bagikan tadi? Bisa nggak? Bisa, Madam. Kan? Ya, jadi dialog itu ya merupakan transkripsi dokumen audio de taksi 2 atau sudah punya dokumen audio taksi 2-nya? Kemarin sudah dapat? Belum, Madam. Saya nanti saya nggak tahu nanti mengirimkannya gimana ya, cukup besar soalnya. Nanti coba kita coba. Sebentar. Oke, masih mau masuk? Apakah terdengar? Apakah terdengar? Belum ada.
Tidak ada. Ya, jadi le dialogue que je vous ai partagé ce matin, c'est le dialogue de page 12. Jadi dialog yang kalian dengarkan ya di dalam situs tadi adalah dialog dari halaman 12. Ya, vous pourriez voir votre livre si vous avez un livre ou bien votre comment on dit votre dossier elektronik, bisa dibuka filenya jika memungkinkan ya. Jadi dialog itu adalah dialog untuk halaman 12. Qu'est-ce que vous voyez sur la page? Apa yang kalian lihat di dalam halaman 12 ini? Qu'est-ce que vous voyez? Kartu mahasiswa. Apalagi? Di kartu mahasiswa itu ada apa saja? Ada nama, Tempat tanggal lahir, alamat, Alamat, nomor sama nomor pelajar. nomor. Ya. Ayu, itu. Ada nama keluarga, tanggal lahir, nationality, alamat, sama nomor pelajar, nomor mahasiswa. Mahasiswa ya. Ya, vous avez répondu en indonésien, kalian sudah menjawab dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita coba ya transformer en français ya. Qu'est-ce que vous voyez sur page 12? Qu'est-ce que vous voyez sur page 12? Alex coba. Qu'est-ce que vous voyez sur page 12? So, saya ganti pertanyaan. Qu'est-ce que c'est, Alex? Qu'est-ce que c'est, Alex? Qu'est-ce que c'est? Siapa yang bisa menjawab? Qu'est-ce que c'est? carte d'étudiant, madame. Ya, coba buat dalam kalimat lengkap, s'il vous plaît. Phrase complète. Ini adalah sebuah kartu mahasiswa. Bagaimana Il est kalimatnya? carte étudiant. Il est? Il est carte étudiant. Kalau itu apa sih? Itu bahasa Prancis biasanya itu C'est une d'étudiant. carte d'étudiant. Apa? Qu'est-ce que ça, Dinda? C'est une carte étudiant. C'est une carte d'étudiant. Setelah kata carte ada preposisi de. Ada preposisi de. Lihat itu pada kata numéro d'étudiant. Ya, di dalam gambar coba diperhatikan. Nomor mahasiswa itu kan numéro d'étudiant. Ada D apostrof kan? Ada D apostrof itu dari de. E ketemu E, makanya jadi apostrof ya. Oh ya, tolong yang saya jadikan co-host, tolong admit teman yang masuk ya. Saya agak kesulitan Pak. Ya, Nadia jadi belum di ACC, Madam. Nadia Ayu. tadi saya sudah beberapa saya jadikan c'est une carte d'étudiant. Setelah kata carte ada de étudiant. E ketemu E menjadi D apostrof seperti pada kata numéro d'étudiant. Mengapa perlu diberi de atau D apostrof dan kata benda? Jika ada dua kata benda tidak boleh langsung digandeng. Di antaranya di tengah-tengah ini ya diberi preposisi de. Jadi jika ada dua kata benda, s'il y a deux noms, vous donnez préposition de. Ya. Jika ada dua kata benda, di antaranya harus diberi de. Ya. Seperti misalnya buku Thalia. Ya, buku Thalia. Buku adalah kata benda. Thalia juga kata benda. Di antara dua kata itu harus diberi preposisi de.
Kalau dalam bahasa Perancis, buku apa buku? Livre. Un livre, le livre. Ya, jika mengucapkan kata benda, berilah artikel. Ya, supaya ingat, oh artikelnya un atau une atau le atau la, feminin atau masculin. Jadi kalau buku Thalia menjadi Un livre. Un livre de Thalia. le livre de Thalia. Le livre de Thalia. Ya, jadi jika ada dua kata benda, ya, contohnya kata numero dan étudiant, di antaranya diberi preposisi de. Jadi tidak boleh langsung digabung livre Thalia, numero étudiant, carte étudiant, nggak boleh ya, harus diberi de ya. C'est une carte d'étudiant. Ya, c'est une carte d'étudiant. C'est la carte d'étudiant de Mutiara. Est-ce que c'est la carte d'étudiant de Mutiara? Apakah bla bla bla? Est-ce que c'est la carte d'étudiant de Non, Mutiara? Non, Non. madame. C'est Non, c'est C'est carte carte de Sylvia. Carte de Sylvia coba Perez. saya ingin mendengar suaranya Rizal, Ahmad Arizal. Est-ce que c'est la carte d'étudiant de Mutiara, Rizal? Jadi hilang. Tidak pernah muncul soalnya Arizal ini nggak pernah kelihatan wajahnya juga tidak. Anissa Nuring Tias, est-ce que c'est la carte d'étudiant de Mutiara? Non, c'est la carte d'identité de... Plus fort s'il vous plaît, Tias. Non, Plus madame, fort s'il vous plaît. Non? c'est la carte des étudiants de Sylvia Perez. Perez, ya, Sylvia Perez. Aldinda Lutfia, est-ce que c'est la carte d'étudiant de Desi? Madame. Non, madame. Continuez. Saya tidak mendengar dengan jelas. Putus-putus. Anggis, coba. Est-ce que c'est la carte d'étudiant de Desi? Non, c'est la carte d'étudiant Sylvia Perez. Ingat benda dan benda? Étudiant ketemu Sylvia kan benda lagi. Non, c'est la carte d'étudiant de Sylvia Perez. Iya, walaupun nama orang itu kan juga kata benda. Orang kan juga benda. Nama juga benda. Ya, étudiant dan Sylvia sama-sama kata benda. Jadi harus diberi ya preposisi de, preposition de. Alex. Alex, vous êtes là, Alex? Madame. Hey. D'après vous, elle est comment? C'est la photo de Sylvia? Est-ce que c'est la photo de Sylvia, Alex? Oui, madame. Oui, oui, blablabla. C'est la photo de Sylvia. C'est la photo de Sylvia. D'après vous, elle est comment? D'après vous, elle est comment? D'après vous itu artinya apa? D'après? Setelah itu. Setelah itu? Iya, belum pernah ditanya ya? Belum pernah menggunakan kata itu? Menurutmu, madam? Baru tahu, madam. Baru tahu. Baru tahu? Ya. Oh, kasihan sekali. Mas semester 3 tidak pernah mendengar kata ini. Aduh. D'après vous. Bisa melihat tulisan saya? Bisa, madam. Ya. Bisa, madam. Saya harus belajar pakai Zoom lagi nih. Udah lama nggak pakai Zoom soalnya biasanya. Ya, tulisannya begini. D'après vous, ya, elle est comment? D'après vous itu adalah ya, menurut Anda, ya, menurut Anda, L ini siapa sih? Mengacu ke siapa? Sylvia. Sylvia. Dia gimana sih menurutmu? Ya, menurut Anda dia gimana sih? D'après vous, elle est comment? Nah, vous ini ingat pronom tonik? Moi, toi. Ingat, madam. Ya, kalau je di belakang menjadi pronom toniknya. Jadi ini adalah pronom tonik. Je menjadi moi.
Tu menjadi toi. Coba teruskan. Moi, toi. Siapa ya? Kayla. Teruskan. Dari moi. Nggak ada, Kayla. Setiap saya panggil, kemudian jadi hilang. Tadi baik-baik aja. Fatwa. Coba teruskan. Pronom tonik moi. Kemudian apa lagi? Je menjadi moi. Tu menjadi toi. Ada yang berani tanpa saya panggil? Tanpa saya tunjuk? Madam. Siapa? Raise your hand. Olia, s'il vous plaît. Olia, s'il vous plaît. Moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, ux, else. Untuk yang jamak, bukan ux, x-nya nggak dibaca. Ya. O diucapkan dari bunyi O dulu. Semua coba lafalkan bunyi O. O. Nah, sekarang mulutnya tetap di O. Mulutnya tetap di O. Kalau di O berarti panjang. Ya, mulutnya harus maju. O. Lidahnya membentuk, kemudian rasakan. Mulutnya O, tapi saya ingin membunyikan E. O, E. O, E. O, E. Jadi mulutnya di O, lidahnya di E. Lidah di E itu berarti lidahnya di belakang gigi bawah. Ya. Kan tulisannya EUX kan? Ya kan? Ya, itu tidak dibaca AUX tapi O, E, ya. O kemudian membentuk huruf E tapi mulutnya tetap di O. Jadi mulutnya tidak berubah, posisi lidahnya yang diganti, dipindah. O. Kalau O kan lidahnya ngambang ya. Ya kan, tidak menyentuh langit-langit, tidak menyentuh gigi. Nah, ketika membuat bunyi E, pasti lidahnya berada di belakang gigi yang bawah. O, E. O, E. Ya, jadi membacanya bukan ux, tapi E. Oke. Iya, Madam. Ya, coba diulangi lagi. Tadi sudah dibantu oleh teman kalian. Berikutnya ulangi lagi pronom tonik moi, toi, Asia. Supaya ingat, kita mengingat-ingat pelajaran lalu juga. Moi, toi, il, lui, elle, nous, vous, ils, eux, elles, Madam. Ya, ya, ingat kemarin kalau ada konsonan di akhir dilafalkan tidak? Tidak. Konson tidak. Jadi jika ada konsonan di akhir tidak dilafalkan. Seperti pada subjek ils, else itu kan ada plurial ya, ada s kan, maka tidak perlu dilafalkan bunyi s-nya. Ya, jadi tetap il, el seperti pada bentuk tunggal ya. Jadi subjek dalam bahasa Perancis, pronom personal sujet itu apa saja? Sujet berarti yang ada di depan. Je, tu, il, nous, vous, il, elle. Coba Zakia diulangi Zakia. Sujet en français, subjek dalam bahasa Perancis, kata ganti subjeknya. Je, tu, vous, nous, il, elle. Ya, jadi il, elle-nya sama seperti pada il, elle yang singulier. Ya, yang tadi yang pronom tonik ya, pronom tonik itu tulisannya seperti ini. Ya, pronom tonik itu yang biasanya letaknya di belakang ya kan. Misalnya Mutiara dan saya, Mutiara et moi. Ya, kalau di depan tadi kita menggunakan pronom personal sujet, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Nah, kalau letaknya di tengah atau di belakang kita menggunakan pronom tonik. Ulangi lagi, répétez s'il vous plaît, Rizky, pronom tonik. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. S-nya tebel banget S-nya.
S-nya berapa itu? S-nya berapa lapis itu? Nous, vous, ayo. Coba repetisi s'il vous plaît. Moi, toi, Louis, elle, nous, vous, ux, elle. Gimana? Ux gitu? Ux. Siapa yang bisa bantu pengucapannya? I. X-nya dilafalkan nggak? X-nya? Tidak, Madam. Ya, Madam. Konsonan tidak dilafalkan. Konsonan di akhir tidak dilafalkan. Jadi tidak dibunyikan X-nya. Ya, bunyinya tadi apa? Seperti O, E. O, E. O, E. Membentuknya dari bunyi O. Semua coba di rumah praktikan O. Ya, O. Kurang maju, Balkis. O itu berarti panjang dan bulat. Bentuk mulutnya bulat. O. Kemudian mulutnya tetap seperti itu, tapi ingin membunyikan E. Lidahnya bunyinya ke E. Mulutnya O, bunyinya ke E. O, E. O, E. O, E. O, E. Ya. O, E. O, E. Jadi mulutnya nggak boleh berubah bentuk ya. Lidahnya yang pindah posisi. Jadi mulai merasakan organ di dalam mulut kalian. Langit-langit, lidah, ya, posisi lidah di belakang gigi, misalnya seperti kemarin kita belajar bunyi v kan, ya, v, bibir yang bawah, ya, menghentak di gigi yang atas, ya, ada udara di sini, ya, vous. Bukan vous, tapi vous. D'après vous, elle est comment? Saya sampai lupa kan tadi bertanya ke Alex. Kemana-mana. Alex, revenons à nos moutons. Kembali lagi ke Alex, ya. Oui, Madame. D'après vous, elle est comment, Alex? Elle est belle. Elle est belle. Tambahkan d'après titik-titik. Menurut saya. D'après, elle est belle. D'après siapa? D'après Sylvia, elle est belle. D'après Sylvia, elle est belle. Menurut Sylvia, dia cantik. Sylvia narsis banget ya. D'après vous itu pertanyaan saya artinya apa? D'après vous? D'après moi, elle est belle. Très bien ya. Jadi ini moi-nya menggantikan vous ya. D'après vous, elle est comment? D'après moi, elle est belle. Balkis, d'après vous, est-ce qu'elle est belle? Oui, d'après moi, elle est belle. D'après moi, elle est belle. Ya. Nah, sekarang coba di dalam kartu mahasiswa ini, ya kan? Ya. Où est-ce que Sylvia étudie? Où est-ce que Sylvia étudie? Siapa yang bisa menjawab? Raise your hand. Levez votre main. Levez votre main. Levez votre main. Regardez cette carte d'étudiant. Regardez la carte d'étudiant. Ya, lihat kartu mahasiswa ini. Où est-ce que Sylvia Perez étudie? Où est-ce que étudie? Université de Nantes. Université de Nantes. Essayez de construire une phrase complète. Ya. Selalu berusaha ya membuat kalimat lengkap. Lengkap berarti ada subjek, ada predikat. Ya, subjek dan predikat itu wajib dalam sebuah kalimat bahasa Perancis. Subjek, predikat. Predikatnya verbe. Jadi, où est-ce que sambil vous écoutez, ya, écoutez ma question. Écoutez ma question. Dengarkan, simak pertanyaan saya. Dalam pertanyaan saya itu sudah memuat sebuah kalimat lengkap. Tinggal kalian ubah ke jawaban kalian. Kalian bisa menemukan kata kerja yang saya gunakan apa, subjeknya apa. Ya, écoutez bien ma
question. Ya, écoutez ma question. Ya. Di dalam kartu itu, ya, berdasarkan kartu itu, regardez la carte d'étudiant. Où est-ce que Sylvia Perez étudie? Sylvia Perez étudie au Université de Nantes. U itu apa sih? U artinya Di mana? di mana? Sylvia Perez belajar di mana? Kalau di Indonesia kan, bahasa Indonesia kan? Kalau U itu adalah kata tanya, ya. U itu kan kata tanya, USK di manakah? Tapi kalau di kita menggunakan apa di? A itu namanya apa? Sama seperti de tadi, namanya apa? Preposisi. Preposisi. Preposition. Ya. A itu sama seperti de, pour, ya. Itu adalah preposition atau preposisi. Jadi Sylvia Perez étudie à Université de Nantes. Sekarang université itu kata benda atau kata kerja atau adjektif? Siapa yang tahu? Kata benda. Benda, Madam. Ya, dalam bahasa Perancis bisakah berdiri sendiri? Tidak. Tidak. Madam. Ada apa? Preposisi. Artikel. Dikasih pour, dikasih de gitu? Diberi apa? Artikel, Madam. Lo. Université de Nantes ini apa? Artikel. Ya, artikelnya apa? Apa? La. Université itu feminin. Ya. Feminin berarti lah. Ya. Tapi karena diawali vokal U, A-nya hilang diganti dengan apostrof. Kita perlu tahu bahwa université c'est féminin. Jadi Sylvia Perez étudie à l'université de Nantes. De apa? Kalau sulit membaca, seperti kemarin. Jika kalian bingung membacanya itu bagaimana? Itu ada berapa suku kata? Bagi menjadi suku kata. Ada berapa suku kata itu kata yang terakhir? Nantes itu. 2. Suku kata apa dan apa? Nan dan tes. Nah, kalau suku kata pertama berarti kan N-A-N. Ada huruf N, jadi dibaca apa? Non. Ya, suku kata pertama, vous prononcez non. Bukan non, tapi non. Ya, tidak bulat O, tapi agak lebar. Non. Kemudian TES. Ingat, huruf S tidak dilafalkan. Jadi berhentinya di huruf apa? E. Ada E. Jadi non. Tapi E-nya tidak dijelaskan. Mengapa? Ya. Jadi ketika membaca kalimat dalam bahasa Perancis, intonasi itu naik sebelum akhir. Jadi yang terakhir justru tidak naik. Jadi kalau kita pecah-pecah menjadi suku kata terakhir itu kan te kan? Itu tidak naik, tapi naiknya di yang nong. Jadi nong. Makanya bunyinya T-nya tetap bunyi, tapi E-nya nggak keras. Karena naiknya di nong. Ya. Écoutez, dengarkan saya.
Sylvia Perez étudie à l'université de Nantes. Jadi naiknya di Nantes, kemudian te-nya terasa, kalau di tenggorokan sih masih terasa, tapi nggak keras. Karena kita naikkan di intonasi sebelum akhir. Jadi intonasi sebelum akhir itu naik, makanya suku kata yang terakhir tidak terdengar keras. Dia melesat di tenggorokan. Ya. Sylvia Perez étudie à l'université de Nantes. Ya, seperti étudiante dan étudiante. Ya. Alex est étudiant. Berhentinya di ang, ya kan, ant kan dibaca ang, ya, étudiant. Tapi kalau perempuan, Desi est étudiante, ada te-nya, ada e di belakang sehingga t-nya bunyi. Kalau yang maskuline tadi kan nggak ada vokal di belakang t kan, étudiant kan, saya tulis ya, étudiant dan étudiant. Ya, kata yang pertama étudiant. Étudiant. Ada 4 suku kata, ya. Étudiant. Pada kata yang pertama ini berakhiran huruf T. Ingat konsonan terakhir tidak berbunyi. Jadi bunyinya ada di bunyi sengau dari formasi A dan N. Ya, Alex est étudiant. Ya, nggak kedengaran bunyi T-nya. Karena apa? Konsonan terakhir tidak dilafalkan. Tapi kalau kata yang kedua, ini feminang. Kalau feminang kita tambahkan e kan? Ya, tetap harus berbeda untuk menunjukkan bahwa dua kata ini berbeda jenisnya. Yang satu maskulin, satu feminang. Alex est étudiant masculin. Tapi kalau Desi est étudiante, T-nya menjadi berbunyi, huruf T-nya menjadi berbunyi karena ada vokal E. Jadi, di sini yang terakhir bukan lagi T, tapi yang terakhir adalah vokal E. Vokal E inilah yang membunyikan konsonan T-nya. Jadi, adik, kalau di kata yang kedua, suku katanya E, tu, di, ong, te. Ada 5 suku kata. Kalau yang maskulin tadi, étudiant, 4 silap, 4 suku kata. Kalau maskulin, étudiante, 5. Ada 5 suku kata. Nah, tadi saya bilang, dalam bahasa Prancis kita naikkan intonasi sebelum akhir. Ya, sebelum akhir. Jadi naiknya ke suku kata yang mana? Étudiante, naiknya di suku kata yang mana? Sebelum akhir. Kemudian T-nya tetap harus bunyikan, tapi karena kita menaikkan suara, otomatis bunyi yang akhir itu menjadi tidak keras, tidak terlalu keras atau melesat. Tetap di tenggorokan T-nya itu masih bisa dirasakan, tapi tidak menjadi keras. Ya, secara organ ketika suara kita naik, kemudian membunyikan berikutnya, bunyi yang terakhir itu tidak menjadi keras. Jadi étudiant, ya, T-nya tetap ada sebenarnya, tapi tidak kita keraskan karena kita naikkan intonasinya pada suku kata ong, ya, étudiant. Balkis est étudiante, Nailis est étudiante, ya, T-nya tidak menjadi keras karena naik di ong. Ya, kalau di Alex T-nya tidak bunyi karena nggak ada vokal. Suku kata terakhirnya hanya ong, an, itu saja. Ya, tapi kalau yang étudiant ada 5 suku kata. Jadi cara yang menurut saya, à mon avis, c'est plus facile, c'est diviser dans des syllabes. Bagi menjadi berapa suku kata itu. Ya, perhatikan. Kalau ada formasi suku kata yang ada N-nya, berarti harus sengau. Ya. Kalau di terakhir itu ada huruf konsonan, tidak dibunyikan konsonannya. Konsonan yang berbunyi karena T-nya itu berbunyi, T-nya karena ada vokal E. Huruf yang terakhir ada E. Sehingga te, étudiante. Ya. Sampai di sini? Ada pertanyaan? Sambil mengingat-ingat materi yang lama-lama ya. Kita kembali lagi ke gambar ini ya. Sylvia Perez est étudiée à l'université de Nantes.
Nantes itu ada di mana sih? Ada yang pernah melihat carte de France, peta Prancis mungkin? Nantes itu sebuah apa sih? Dua kota di Prancis. Kota kecil, Madam. Dua kota. Kota di bagian mana? Prancis Barat. Prancis Barat? Nanti dicek ya carte de France-nya ya. Iya, Madam. Sekarang kita lanjutkan. Kita belum akan menggunakan CAL ya, kita belum menggunakan CAL. Saya akan mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya yang sudah kalian pernah pelajari di semester 1 dan 2 ya. Seperti tadi menggunakan u ya kan. Menggunakan eske. Jadi saya mengingatkan kembali kata tanya yang sudah pernah dipelajari. Nah, kata tanya où est-ce que, kemudian comment s'appelle-t-elle misalnya, itu kita akan bisa gunakan atau bisa diganti dengan adjektif quel. Ya, jadi adjektif quel itu bisa menggantikan kata tanya yang sudah pernah kalian pelajari. Où, kemudian comment, ya, comment s'appelle-t-elle, la profession, misalnya seperti itu. Kita gunakan yang sudah pernah dipelajari dulu saja. Saya ingin bertanya, je vais poser une question à Sepia. Sepia itu dari manakah Sepia? Sepia, est-ce que vous êtes là? Sepia ada? Ada, Madam. Ada. Sepia berasal dari mana, Sepia? Pekalongan, Madam. Pekalongan. Sepia lahir tahun berapa, Sepia? 2002. Bapak atau ibunya ada yang ngefans sama Sheila on 7 enggak? Iya. Lahir 2002 ya kan. Sheila on 7 itu kan sekitar tahun 2000-an ya. Jadi mungkin ibunya ngefans banget sama lagunya Sheila on 7 jadi punya putri nama Sepia. Oke, Sepia. Écoutez ma question, dengarkan pertanyaan saya. Écoutez bien ma question ya. Quand est-ce que Sylvia Perez est née? Quand est-ce que Sylvia Perez est née? Sepia, saya bertanya tentang apa ya? Quand est-ce que Sylvia Perez est née? Tanpa saya tulis dulu pertanyaannya, coba dengarkan. Quand est-ce que Sylvia est née? Saya baca dengan pronunciation yang lengkap. Quand est-ce que Sylvia est née? Ada yang bisa membantu Sepia? Saya menanyakan tentang apa? Saya bertanya tentang apa? Kapan Tahun kelahiran, Madam. Tahun kelahiran. Kapan Sylvia lahir? Tahun berapa sih, Mbak? Akhir. Quand est-ce que Sylvia est née? Ya. Quand. U dan A, U-nya tidak kita bunyikan. Kalau ada dua voyel, vokal yang pertama tidak dibunyikan. Ingat ya, kemarin sudah ada. Ya. Jadi ketika ada dua vokal, kita tidak melafalkan dua vokal berturut-turut, tapi yang dilafalkan adalah vokal yang kedua. Ki, ke, kong. Ya. Ini sama. Quand est-ce que Sylvia née? Sambil mengingat-ingat nih ya. Semester 1 biasanya kan. Quand, kapan. Est-ce que, ya. Quand itu berakhiran huruf apa ini? D. Ada berapa suku kata di sini? Kata ini? Satu, Madam. Ya. Kalau kita hanya mengatakan quand, D-nya nggak bunyi. Ketika kita mengucapkan kata tanya kapan, quand, on ne prononce pas D. Kita tidak melafalkan bunyi D-nya. Konsonan di akhir tidak kita lafalkan. Tapi kalau ini di dalam sebuah kalimat, ingat dalam bahasa Perancis itu ada yang namanya liaison. Ingat liaison?
Ada yang ingat, masih ingat apa itu liaison? Dilekungkan gitu, Madam. Ya, liaison itu menghubungkan. Ya, menghubungkan, di sini menghubungkan antara konsonan dengan vokal berikutnya. Ya, jadi bukan kong eske, tapi supaya indah bunyinya, karena bahasa Perancis itu kan indah karena ada bunyi yang saling berkaitan, kata pertama, kata kedua, kata ketiga, jika ada konsonan ketemu vokal. Jadi bukan kong eske, tapi kong teske. D-nya dibunyikan seperti T, bukan kong deske, tapi kong teske. Ya, quand est-ce que Sylvia est née? Est née apa? Est née? Née. Lahir ya. Diberi tambahan e-nya ada dua. Yang pertama e aksen aigu, kemudian tambah e karena subjeknya adalah Perempuan. Tapi kalau misalnya dafa tidak perlu ditambahkan huruf e yang kedua ya, cukup ne and e apostrof. Revenons à Sepia, kembali lagi ke Sepia. Quand est-ce que Sylvia est née? Sepia, Sylvia et Sepia. Quand est-ce que Sylvia est née? Quand est-ce que Sylvia est née? Sepia, vous êtes là? Sylvia est née Sylvia est née quand juin 1989. Kalau di bahasa Indonesia kan bagaimana kalimat Sepia tadi? Sylvia Perez lahir tanggal 15 Juni tahun 1989. Saya tadi mendengar kata kong di kalimat Sepia. Kong itu padahal artinya apa? Kapan? Kapan? Masa kita akan dalam bahasa Indonesia saja secara wajar Sylvia lahir kapan, tanggal gitu? Tidak kan? Kan saya sudah kemarin ya. Struktur bahasa Indonesia atau mungkin bukan di kelas ini ya. Struktur bahasa Indonesia dan bahasa Perancis itu sebenarnya sama. Kita ada subjek, ada predikat, ada kata depan, di, untuk, ya kan? Dalam, itu kan kata depan ya. Ada preposisi kalau dalam bahasa Perancis. Ya, terapkan itu preposisinya. Bagaimana kalau akan menyatakan tanggal? Tanggal itu diberi apa? Kalau untuk tanggal kita beri apa ya? Le artikel défini. Tanggal itu dijeniskan maskulin, ya, le. Okay. Jadi langsung saja, nggak perlu pakai pada. Pada kalau untuk tanggal cukup dengan artikel défini le. Siapa yang bisa membantu? Quand est-ce que Sylvia est née? Ilham. Kemarin Belkis, Madam. Ilham tidak muncul. Ya, Belkis, s'il vous plaît. Sylvia Perez est née le 15 juin en 1989. Très bien. Tapi untuk 1000 nggak perlu tambahan ang, langsung mil saja, ya. Kalau 2000 2000, tapi kalau 1000 tanpa ang. Répétez s'il vous plaît. Répétez s'il vous plaît, Belkis. Sylvia Perez est née le 15 juin 1989. Ya, untuk tanggal cukup tambahkan le saja, ya. Quand est-ce que Sylvia est née? Sylvia Perez est née le 15 juin 1989. Saya ingin tahu kapan tanggal lahir teman-teman yang ada di kelas ini. Dafa, vous êtes là, Dafa? Est-ce que vous êtes là, Dafa?
Oui. Oui. Dafa, quand est-ce que vous êtes né? Je nais le euh, 11 mars 2001. Lihat struktur kalimat yang Sylvia tadi. Kalau Dava mengatakan je nais, itu berarti sekarang tuh lagi lahir dari perut ibunya. Lahirnya sekarang atau sudah berapa belas tahun yang lalu? 20 yang lalu. Berarti menggunakan bentuk passé composé. Né adalah bentuk passé composé. Kalau kalau kita menyatakan saya lahir itu kan sudah sekian belas tahun yang lalu ya. Saya 41 tahun yang lalu, kalian 19 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kan prosesnya tidak sekarang. Ya. Seperti dalam bahasa Inggris kan I was born, tidak I born kan. Kalau I born itu saya sekarang lahir, ada ibunya lagi ngeden itu I born. Tapi kalau lahirnya itu sudah berapa belas tahun lalu dibentuk dalam bentuk lampau atau passé composé. Jadi dan ne adalah struktur kalimat passé composé. Nanti dosen di grammar akan lebih menjelaskan apa itu passé composé. Saya rasa passé composé sudah dipelajari di semester 2 ya? Sudah, Madam. Ya. Tahu bahwa ne adalah bentuk passé composé. Adalah kata bantu, ne adalah namanya apa? Ne itu? Neutral. Ya, dari neutral. Namanya apa? Partisipasi. Partisipasi dalam passé composé itu kan diberi kata bantu ya. Kata bantu itu ada être dan avoir. Nah, netre itu dibantu oleh atau être ya, ne bentuk partisipasi dari netre. Jadi ulangi lagi Dava. Quand est-ce que vous êtes né, Dava? Né. Je né. Aduh, kok diulangi lagi? Né. Hah? Kalau je pakai kata Dava, apakah juga? Kalau untuk je, nya diganti apa ya? Je suis. Je suis. Né. Le 11 mars 2001. Je suis né le 11 mars 2001. Ilham Putra, vous êtes là? Bisa aktifkan videonya. Iya, Madam. Aktifkan videonya sekali-sekali. Nuke, yang lainnya yang memungkinkan. Ya, Ilham, quand est-ce que vous êtes né, Ilham? Je suis né le 17 2001. S'il vous plaît. Ya. Konsonan di akhir kata tidak dilafalkan ya. Jadi, Ilham, quand est-ce que vous êtes né? Je suis né le 17 2001. Ilham, vous êtes où? Sekarang di mana, Ham? Di depan rumah. Kali perlihatkanlah wajah. Ya, supaya saya tahu bahwa wajah gantengnya selama pandemi itu berubah jadi berapa ratus % gitu kan. Ya, je suis né, ya. Ingat, kan seperti dalam bahasa Indonesia kita juga harus mengingat kapan kita akan memenggal kalimat ya. Ya, kapan kita akan memenggal kalimat. Ya, jadi kalau le itu tadi menempelnya pada tanggal, ya jangan dipisahkan antara le dan tanggal, nanti kangen bagaimana. Ya, jadi bukan je suis né le, kemudian berhenti, ya baru tanggalnya. Le dan tanggal itu satu pasang. Ya, le dan tanggal itu satu pasang, jadi jangan dipisah-pisah.
Jadi ketika kalian memenggal kalimat, ya perhatikan ya, jangan dipenggal ya, padahal itu adalah kata yang satu pasang. Galou Ayu, quand est-ce que vous êtes né? Je suis né le 7 mai 2001. 2000 ya, je suis né le 7 mai 2001. Oke. Sekarang bagian yang berikutnya ya, Nuke. Vous êtes là, Nuke? Oui, Ya, madame. ya. Est-ce que Sylvia Perez est africaine? Est-ce que Sylvia Perez est africaine? Non, madame. Non. Continuez la phrase. Kalau sudah menjawab atau non, tambahkan kalimat lengkapnya. Est-ce que Non. Sylvia Perez est espagnole? Est-ce que Sylvia Perez est africaine? Non, Sylvia Perez est espagnole. Espagnol. Ya, lihat tulisannya ya, di situ ada Espanyol. Kelihatan nggak tulisannya? Espanyol. Ya, Espanyol gitu kan? Ya. Espagnol. Ada dua konsonan ya, J dan N. J dan N itu dilafalkan nye, seperti bahasa Indonesia NY, menyanyi, nye ya. J dan N itu seperti pada bunyi ya, pada bunyi kalian sudah pernah belajar transkripsi yang fonetik ya. Nye. Jadi Espanyol bagian J dan N ya. JN itu dibunyikan nye, menyanyi. Ya. Monyong. Ya kan? Nyuci. Nyadar nggak sih? Nya, ya kan? Nya. Jadi bukan Espanyol tapi dibaca apa, Nuke? Espanyol. Espanyol ya, Espanyol. Ya. Coba Zakia beri contoh, donner des exemples le mot qui a G et N. Zakia beri contoh kata lain yang ada huruf J dan N di dalamnya. Ada unsur J dan N ya, J dan N. Zakia. Iya, madam. Kata apa, Zakia? Belum tahu, madam. Coba dicari. Belum. Ingat-ingat, 1 tahun ini sudah belajar kosakata apa? Mungkin teringat sedikit, satu saja yang ada J dan N. Zakia? Lawannya. Apa, Zakia? Katanya apa? Lonya. Tulisannya bagaimana? Comment ça s'écrit? L-O-U-N-G-E. L-O-U N-G-E. N-G apa G-N? Itu G dan N loh, nggak boleh dibalik ya. Coba siapa yang bisa memberi contoh kata yang terdapat unsur J dan N?
Saya Madam. Aulia. Linya. Aulia, s'il vous plaît, Aulia. Linya, Madam. Oui? Linya. Ligne. Ya, apa itu ligne? Garis. Garis ya, une ligne. Ya, ligne. Itu dilafalkan nye, ligne, une ligne. Ya, garis ligne. Siapa lagi yang bisa? Sarah, Madam. Sarah, apa Sarah? Online. Oui? Kata apa? Kata online. Online. En ligne, ligne juga ligne, sama seperti tadi ligne. Apalagi selain ligne? Montagne, Madam. Campagne, ya, campagne. Ini misalnya ada tadi une ligne, ya. Kalau kita menyebutkan kata benda, sebutkan juga artikelnya untuk pour nous rappeler le genre, l'article, untuk mengingatkan kepada kita jenisnya apa, feminin atau maskulin. Jadi belajar kosakata dan artikel itu harus jadi satu, ya. Une ligne, ya. Une campagne. Kemudian apa lagi? Montagne, Madam. Artikelnya apa? Une montagne. Ya. En général, pada umumnya, kata yang berakhiran en général ya, pada umumnya itu adalah feminin, ya, une montagne. Apa lagi coba? Bretagne. Di Bretagne, ya, Bretagne nama apa tuh Bretagne? Nama negara. Negara. Bretagne. Britania, Madam. Negara No, bukan. Bretagne itu c'est une région en français. En France, bukan en France. Une région en France, Bretagne. Nanti lihat PR untuk minggu depan, pelajari kartu yang peta Prancis. Kita akan melihat di manakah letak Nantes dan Bretagne. Ya, peta yang ada di halaman akhir buku taksi. Satu lagi coba, yang ada Gene. Repugne, Madam. Repugne. Apa itu repugne? Memuakkan. Comment Artinya. ça s'écrit? Bentar, Madam. Selain repugne apa? Yang sudah kalian kenal. Yang sudah kalian kenal. Minuman Prancis. Khasnya apa? Khas minuman Prancis. Asli Prancis. Apa? Champagne. Wih? Champagne. Champagne, bukan champagne, minum desa. Ya kan? Kan ada C dan H. C dan H. Sh. Ya. Champagne. Champagne. Ya, la champagne. Ya, champagne, bukan campagne, beda ini. C dan A, ya, mengingat lagi ya. Huruf C ketemu A, O, U menjadi ke, campagne. Ya, huruf C ketemu A, O, U menjadi ke, campagne. Contohnya. Tapi kalau huruf C ketemu I dan E menjadi se. Ya, bedanya itu. Contohnya. Ya, saya minggu ini berarti masih mengingat-ingat materi 1 dan 2 ya. Huruf C bertemu A, O, U dilafalkan ke. Contohnya di atas, campagne. Tapi kalau C bertemu I, E, ya, dilafalkan se. Contohnya, se, si, ya, cidre, ciment. Ya, kemudian apalagi yang se,
récent, ya, ya. Aturannya C ketemu A, O dan U dilafalkan ke campagne. Ya, tadi campagne, kemudian coudre, menjahit, coudre. Kemudian yang ketemu dengan apa yang belum U. Yang U apa ya? Leher, cuisine, dapur, ya itu kan tidak dibaca cuisine tapi cu, ya. Nah hal-hal yang seperti ini harus dicatat, diingat, ya. Kalau menemukan lagi, dirapele lagi, diingat kembali. Jadi ada proses mengingat kembali materi yang lampau. Jadi yang ada di kepala kita itu kan ada otak yang berisi dengan memori besar. Nah, gunakanlah memori yang besar itu untuk mengingat hal-hal seperti ini. Yang penting-penting yang diingat. Ya. Nah, nanti ketika ketemu permasalahan yang perlu materi itu, buka lacinya, cari info yang ada di dalam tentang ini. Ya. Dan belajar bahasa adalah menggunakannya. Apprendre une langue, c'est appliquer la langue, c'est d'utiliser la langue. Ya, belajar bahasa ya harus menggunakan. Walaupun madam ini kan waktu pandemi nggak ada teman untuk praktek, ya kan bisa, ya kan? Dengarkan yang ada di internet, chat-chat dengan temannya en français misalnya untuk praktek production écrite-nya, ya. Profitez bien la technologie pour votre étude. Gunakanlah teknologi untuk kuliah kalian, untuk studi kalian, ya. Sorry. Ya, jadi kita udah akan selesai. Untuk hari ini saya rasa masih tentang halaman 12. Audionya nanti saya kirimkan audio dari taksi 2, ya, dari taksi 2. Pardon. Ya, jadi pelajari halaman 12. Kemudian kalau masih bisa klik yang ada di link itu sebelum saya kirimkan, klik yang ada di link itu, ya. Di dalam situs itu ada dialog taksi 2, kalau mau download sendiri juga bisa atau menunggu yang dari saya, ya. Ini adalah dialog di halaman 12. Diperdengarkan, dengarkan dulu berulang-ulang, ya. Kemudian coba untuk memahami isinya dan ulangi kalimat atau kata yang ada di dalam dialog itu. Minggu depan kita akan berlatih menggunakan dokumen audio itu. Baik, merci pour aujourd'hui. N'oubliez pas valider ulang. Au revoir. Jangan lupa nanti tolong validasi ulang. Terima kasih untuk hari ini. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Madam. Bye.